Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum mengetahui kewujudan air Zam-Zam sinonim dengan sejarah Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sebuah lembah yang gersang lagi tiada berpenghuni atas perintah Allah SWT. Selepas Nabi Ismail wafat, Mekah telah dijaga dan ditadbir oleh suku kaum Jurhum. Kemudian, Bani Jurhum dihalau keluar oleh Bani Huza'ah disebabkan kemungkaran yang telah mereka lakukan. Sebelum meninggalkan Mekah, Bani Jurhum sempat menimbus telaga Zam-Zam. Selepas itu, telaga Zam-Zam tertimbus untuk satu tempoh masa yang panjang. Zam-Zam tertimbus sehingga peristiwa Abdul Muttalib menggali semula telaga Zam-Zam. Abdul Muttalib merupakan datuk Nabi Muhammad SAW. Nama sebenarnya ialah Syaibah. Selepas berkahwin, Abdul Muttalib mendapat anak sulung lelaki bernama Haris. Apabila Haris dewasa, Abdul Muttalib mendapat mimpi yang pelik. Imam Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah yang besar, melaporkan daripada Ali tentang mimpi ini. Ada orang datang menyuruh Abdul Muttalib dan menyuruhnya menggali Atibah. Abdul Muttalib bertanya kepada suara itu, apakah Atibah itu? Tetapi suara itu sudah hilang. Malam kedua, dia bermimpi lagi. Suara itu datang lagi menyuruhnya menggali Barrah. Abdul Muttalib bertanya, apa Barrah itu? Suara itu sudah hilang. Abdul Muttalib dapat merasakan ada perkara penting kerana dia tidak pernah mengalami mimpi begitu sebelum ini. Malam ketiga dia bermimpi lagi. Suara dalam mimpi itu berkata, galilah Madmunah. Lalu Abdul Muttalib bertanya, apa itu Madmunah? Tetapi suara itu hilang sekali lagi. Semakin kuat Abdul Muttalib merasakan ada perkara besar melalui mimpi 3 malam berturut-turut ini. Malam keempat, suara itu berkata lagi, galilah Zam-Zam. Abdul Muttalib bertanya, di manakah Zam-Zam itu? Kali ini, suara itu menjawab, ia tidak akan kering selama-lamanya dan tidak akan berkurang. Ia akan diberi minum kepada para jemaah haji tetamu Allah yang Maha Agung. Ia berada di antara perut dan darah, di sisi pasukan gagak hitam yang ada bulu putih di rumah kampung semut. Maka yakinlah hati Abdul Muttalib, dia diperintahkan untuk menggali Zam-Zam. Masyarakat Mekah tidak tahu di mana Zam-Zam itu terkambus. Pada masa itu, tidak masuk akal pula kalau hendak menggali sekeliling Kaabah bagi mencari Zam-Zam. Keesokannya, Abdul Muttalib mengajak anaknya Haris membantunya menggali Zam-Zam dan mempertahankannya apabila pemuka Quraisy yang lain menghalangnya. Abdul Muttalib mula mencari tanda-tanda yang diberikan kepadanya dalam mimpi itu di sekitar Kaabah. Semasa mencari, satu rombongan Arab datang ke situ bagi menyembelih lembu mereka berhampiran dengan berhala Isaf. Daripada penyembelihan ini, darah tumpah ke tanah. Lembu yang sudah disembelih itu pula tiba-tiba bangun dalam keadaan darah menghambur daripadanya dan jatuh semula di tempat yang lain. Rombongan tadi menyempurnakan sembelihan mereka di situ, dikeluarkan perut dan dilapah di situ. Maka tahulah Abdul Muttalib di antara tempat lembu itu mula disembelih tadi dan tempat dia jatuh semula, itulah kawasan untuk dia menggali Zam-Zam. Tetapi kawasannya besar, lalu dia mencari lagi tanda-tanda yang lain. Akhirnya dia menjumpai kawasan kampung semut. Tetapi kawasan cuma lebih kecil sedikit daripada kawasan pertama tadi. Tiba-tiba datang seekor gagak hitam yang bulunya ada satu bulu berwarna putih. Tahulah Abdul Muttalib, itulah kawasan yang diisyaratkan dalam mimpinya. Apabila Abdul Muttalib mula menggali, Quraisy mula gempar. Apa yang kamu gali, wahai Abdul Muttalib? Mana boleh kamu menggali di sini, di tepi Kaabah? Abdul Muttalib memerintahkan Haris anaknya supaya menghadapi Quraisy. Sementara dia sendiri terus menggali tanpa menghiraukan kekecohan orang-orang Quraisy itu. Dalam kekecohan itu, Abdul Muttalib sudah sampai kepada batu penutup telaga. Abdul Muttalib menjerit, Maha besar Tuhan, Maha besar Tuhan. Dengan itu, tahulah Quraisy, Abdul Muttalib sudah menjumpai apa yang dicarinya. Mereka bertanya lagi, apa yang kamu gali, wahai Abdul Muttalib? Kali ini, barulah Abdul Muttalib menjawab, aku menggali Zam-Zam. Abdul Muttalib terus menggali hingga dia bertemu pada Zam-Zam. Pada masa itu, Quraisy semula tamak. Mereka juga hendak berkongsi telaga Zam-Zam itu dengan Abdul Muttalib. Mereka meminta Abdul Muttalib menjadikan Zam-Zam itu hak bersama. Masing-masing tamak ingin berkongsi telaga Zam-Zam dengan Abdul Muttalib. Hal ini adalah kemuliaan yang besar bagi mereka. Semestinya Abdul Muttalib tidak bersetuju kerana dia yang mula menggali dan pada awalnya mereka semua menghalangnya. Quraisy tetap berkeras dan perselisihan ini hampir menyebabkan berlakunya peperangan antara mereka dan suku Abdul Muttalib. Akhirnya mereka semua bersetuju mencari hakim bagi memutuskan perselisihan ini. Mereka semua bersetuju mengambil Kahinah, seorang pendeta wanita yang dihormati dalam masyarakat pada masa itu. Pendeta itu daripada suku Sa'ad yang berada di Yathrib atau Madinah. Mereka pun pergi ke Yathrib. Apabila sampai di sana, Kahinah sudah pergi ke Khaybar. Mereka pun bekerja pula ke Khaybar. Pada pertengahan jalan, Abdul Muttalib dan orang-orangnya kehabisan air. Mereka meminta daripada Quraisy yang lain tetapi air mereka juga tinggal sedikit dan untuk mereka pun tidak mencukupi. Di tengah-tengah padang pasir yang tidak bertepi itu, mereka kehabisan air dan tidak ada sumber air yang berdekatan di situ. Pada masa itu, orang-orang Abdul Muttalib putus harapan bagi mendapatkan air.
Akhirnya mereka bertanya pandangan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berkata, sekarang kita gali kubur masing-masing. Daripada kita semua mati tidak ditanam, biarlah seorang saja yang tidak ditanam, iaitu yang paling akhir mati. Apabila sudah siap kubur, masing-masing menunggu saat kematian. Tetapi akhirnya datang fikiran kepada Abdul Muttalib supaya berusaha lagi mencari air. Abdul Muttalib mengajak semua orang-orangnya mencari air. Semasa sibuk menggali, unta Abdul Muttalib bangun daripada duduknya, terhentak kakinya ke tanah. Maka dengan kuasa Tuhan keluar air daripada situ. Mereka semua dapat minum dan air masih ada lagi. Abdul Muttalib memanggil orang-orang Quraisy juga untuk mengambil air dari situ. Melihat kejadian yang pelik itu, kesemua mereka berkata kepada Abdul Muttalib, yang memberi kamu minum air di tengah-tengah padang pasir ini, dialah yang memberi Zam-Zam kepada kamu. Zam-Zam kepunyaan kamu. Mereka tahu ini tanda Tuhan ingin memberitahu mereka Zam-Zam untuk Abdul Muttalib. Selepas peristiwa itu, Abdul Muttalib dilantik sebagai pembesar Mekah. Melalui kisah ini, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan isyarat kemuliaan Nabi Muhammad SAW melalui datuknya Abdul Muttalib yang menggali dan mempertemukan telaga Zam-Zam yang hilang. Dengan adanya Zam-Zam, maka makmurlah bumi Mekah. Sampai di sini sahaja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.